السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka qatla Badr ثلاثة ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، كيف يسمعون وأنا يجيبوا وقد جيبوا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas 3 hari berakhir perang Badar, baru Nabi pergi melawat balik di tapak tempat jadinya perang Badar. Perang Badar, lepas habis perang Badar, semua bakal balik, Nabi pun balik. 3 hari lepas tu Nabi mai balik di tempat kejadian perang Badar. Faqama alaihim fanadahum. Bila Nabi sampai di tapak tempat jadi perang Badar ni, bangkai musuh-musuh Islam yang mati masa perang Badar sudah bergelempang lagi, tak buat apa-apa lagi. Maknanya mayat mereka ni belum dikambui lagi, mayat mereka ni belum diapa-apakan lagi. Cuma mayat orang Islam sahaja yang disempurnakan. Tinggal mayat perang dengan Nabi, mayat musuh ni tinggal bergelempang. 3 hari lepas tu baru Nabi mai. Bila Nabi sampai di situ, Nabi berdiri, Nabi SAW berseru. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة. Nabi sebut 4 kepala yang menjadi pimpinan tentera kafir semasa perang Badar.
4 nama yang Nabi sebut ni adalah pimpinan tentera kafir yang lawan Nabi semasa perang Badar. 3 hari lepas habis perang Badar, Nabi mai balik di situ, mayat depa ni duk ada bergelempang berceramuk, duk ada di tengah perang di tengah medan perang Badar ni. Nabi berdiri di situ, Nabi seru nama depa ni. Nabi kata, ya Aba Jahal bin Hisham, wahai Abu Jahal bin Hisham. Dia mati masa perang Badar. Nabi panggil ya Umayyah bin Khalaf, mati masa perang Badar. Ni kepala-kepala semua ni. Ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, ni 2 beradik juga mati semasa perang Badar. Nabi kata, alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Nabi kata, aku nak tanya hampa. Nabi kata dekat mayat-mayat kafir yang mati masa perang Badar ni, Nabi tanya mayat-mayat bangkai-bangkai ni, Nabi tanya mereka, tidakkah apa yang Tuhan janji betul-betul jadi dekat hampa? Nabi tanya ke mayat, tanya ke bangkai. Nabi kata, tidakkah alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Nabi kata, tidakkah apa yang disebut oleh Tuhan jadi betulnya dekat hampa? Tuhan bagi tahu kata hampa akan musnah, hampa akan binasa, hampa akan mati dalam perang Badar. Dan hari ini hampa mati sungguh. Bangkai hampa duk ada depan mata aku. Betul tak betul apa yang Tuhan kata ni? Betul ke tak betul? Nabi tanya dekat bangkai yang mati ni. Nabi kata, fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Nabi kata, sesungguhnya hak Tuhan aku janji dekat aku jadi betul. Nabi kata, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan aku, dan sebenar-benar pun Tuhan hampa juga janji dekat aku, kata Allah akan binasakan hampa masa perang Badar. Sesungguhnya janji Allah tu jadi sungguh pada hari ini. Nabi kata, fasami'a Umar qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar Al-Khattab ada sama dengan Nabi. Bila dia dengar Nabi cakap lagu tu, jadi muskil kepada Umar ni. Jadi muskil. Faqala Umar, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kaifa yasma'u wa anna yujibu? Kata Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bolehkah mereka hak mati ini dengar? Dan bolehkah mereka jawab apa yang Tuhan kata tadi? Umar jadi muskil. Jadi Nabi bercakap ke bangkai-bangkai ni, mereka ni dah mati. Orang mati boleh dengar tak apa yang kita kata? Waqad jayyaku, kata Sayyidina Umar, sedangkan mereka hari ini sudah jadi jayy, sudah jadi bangkai, dah mati dah. Orang mati boleh dengar ke kita hak hidup ni bercakap? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi. Nabi kata, demi Allah, Tuhan yang nyawa aku Tuhan pegang, ma antum bi asma'a lima aqul minhum walakinnahum la yaqdiruna an yujibu. Nabi kata, demi Allah, Allah Tuhan yang nyawa aku Tuhan duk pegang. Aku nak beritahu dekat hampa satu benda. Nabi kata, pendengaran mereka ni pada hari ini lebih tajam daripada pendengaran hampa yang hidup ni. Nabi kata begitu. Soalan hang tadi, hang tanya mayat ni boleh dengar tak aku duk cakap ni? Aku nak bagi tahu dekat hang, demi Allah, sesungguhnya pendengaran depa hak mati ini lebih tajam daripada hampa hak hidup ni. Nabi kata. Cumanya depa tak boleh jawab apa yang kita kata. Summa amara bihim fasuhibu. Kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya mereka ni semua, bangkai-bangkai yang mati ni semua dihimpunkan. Fa'ulqu fi qadibi badrin. Kemudian dihumbankan ke dalam satu qadib, dalam satu lubang besar di Kambuin, bangkai-bangkai kafir yang mati di dalam perang Badar itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu, sebahagian besar daripada ulama hadis menyimpulkan, dia berkata orang mati boleh dengar percakapan orang hidup. Walaupun sebahagian kata tak boleh, tetapi sebahagian besar mengatakan orang mati boleh dengar percakapan orang hidup. Cuma komunikasi tidak wujud. Maknanya one way saja. Mereka dengar saja, nak respon tak boleh. Pasal apa? Pasal itulah yang disebut oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Umar. Nabi kata bukan sahaja mereka dengar, bahkan pendengaran mereka lebih tajam daripada pendengaran orang yang masih hidup. Cuma mereka tak boleh nak respon, tak boleh nak jawab, tak boleh nak kata apa, just dengar semata-mata. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza wudi'a fi qabri wa tawalla 'anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'an ni'alihim. Qala ya'tihi malakan fayuq'idani fayaqulani lahu ma kunta taqul fi hadha ar-rajul. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nama dia ni kalau kita baca hadis lah, Anas bin Malik, Anas bin Malik, Anas bin Malik. Pasal apa? 10 tahun dia jadi khadam Nabi semasa Nabi sampai di Madinah. Daripada hari mula Nabi sampai hari Nabi wafat, Anas menjadi khadam Nabi. Dia turut Nabi-Nabi di mana pun. Nabi masuk masjid buka kasut, dia ambil kasut bungkus-bungkus simpan. Nabi keluar, dia pergi buka bungkus letak bagi Nabi pakai jalan. Nabi pergi mana dia pergi, dia minta izin nak tidur di rumah Nabi. Maka dia orang yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza wudi'a fi qabri wa tawalla 'anhu ashabuhu. Nabi kata satu orang hamba Allah bila mati, apabila diletakkan dalam liang, dalam kubur, wa tawalla 'anhu ashabuhu, kawan nak pergi hantar ni pakat balik-balik, innahu la yasma'u qar'an ni'alihim. Nabi kata sesungguhnya dia dengar bunyi tapak kaki orang yang balik daripada ke bumi dia ni. Dia dengar bunyi tapak kasut mereka. Nabi kata mayat tu, hak mati tu, hak orang bawa main masjid semayang tu, hak bawa pergi kubur, pergi ke bumi dia tu, habis selesai pengkebumian, orang hak pergi hantar, pergi hadiri pengkebumian dia tu pakat balik, Allah bagi dia dengar bunyi tapak kaki orang hak main hantar dia ni balik. Dia dengar bunyi tapak kasut. Ni'al makna dia tapak, makna dia kasut. Dia dengar bunyi step kaki orang duk balik tinggal dia tu. Dia dengar tuk jalan. Dia dengar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Balik aja puak-puak ni, ya'tihi malakani, mai dua malaikat, muka dan nakir. Dan malam ni kita dengar, kalau takdir Allah malam ni kita mati, esok kita tengok kebenaran yang kita dengar malam ni. Dia cerita Quran, cerita hadis ni macam tu aja. Dengar. Kita nak rekod sebagai bahan ilmu ke, kita nak beriman sebagai satu kepercayaan ke, it's up to kita. Kita nak beriman ke, kita nak rekod sebagai satu bahan ilmu, abang nak cerita ke orang ke, apa kita punya pasal. Yang pentingnya kita mati malam ni, esok kita jumpa malam ni. Nabi SAW kata, balik aja puak-puak ni bunyi tapak kasut tu tinggal aja, innahu la yasma'u qar'an ni'alihim. Dia dengar bunyi tapak kasut tu, ya'tihi malakani, mai dua malaikat dekat dia, masuk dalam kubur sama dengan dia.
fayuq'idani. Malaikat bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Tuan nak kata nak duduk macam mana dengan tanah himpit dia, dengan Tuan cakap tuan, ini Allah Subhanahu Wa Taala, itu benda kecil, lebih besar pada Tuhan boleh buat. Itu kecil. Soal Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi jadi orang nak tanam dalam kubur tu bangkit duduk, itu soal kecil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan boleh hancur lumat dunia alam ni, apalah dengan nak bagi bangkit duduk orang yang dikebumikan dalam kubur ni. Fayaqulani lahu, dua malaikat ni kata kepada kawan yang baru dikebumikan ni. Malaikat kata, ma kunta taqul fi hadzal rajul. Malaikat kata, hang nak kata apa tentang lelaki ini? Kata ulama hadis, ketika itu dinampakkan kepada orang yang baru ke bumi ini wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertama kalinya mata kita menatap rupa Nabi. Dinampakkan kepada orang yang baru tanam ni, dinampakkan rupa Nabi. Lepas tu malaikat kata, ma kunta taqul fi hadzal rajul, hang nak kata apa tentang laki-laki ni? Nampak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, fa ammal mu'min fa yaqul asyhadu annahu abdullah wa rasulih. Nabi kata, kalau sekiranya yang mati yang baru dikebumikan tu dia ni mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila nampak aja rupa Nabi dengan lidah yang fasih, dia jawab, dia kata, asyhadu, aku naik saksi, annahu, sesungguhnya lelaki ini abdullah wa rasulih, dia hamba Allah dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, boleh jawab tak boleh jawab bergantung masa kita hidup ni lagu mana kita. Bukan bergantung ke kawan hak duk baca talqin duk bagi tahu kat kita tak lagi hang akan didatangi oleh apa. Bukan kerana dia tu ajak kita boleh jawab. Masa tu baca apa pun, bagi tahu apa pun tidak memberi manfaat kepada dia. Boleh tak boleh, lului tak lului, bergantung kepada masa hidup dia lagu mana. Maka Nabi SAW kata, fa ammal mu'min, kalau sekiranya yang mati itu dia mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala masa hidup dia kata, asyhadu annahu abdullah wa rasulih, aku naik saksi dia ni adalah hamba Allah, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, fa yuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allah bihi maq'adan minal jannah. Pada ketika itu malaikat kata dekat kita yang baru dikebumikan ni, malaikat kata, tengok, kalau hang tak beriman, tempat hang di neraka, dinampakkan neraka kepada dia. Tetapi kerana hang beriman, hang diletakkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula daripada itu diluaskan kuburnya, diterangi kuburnya, dan didatangkan nikmat sebagai satu berita baik, dia ahli syurga ke kuburnya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, fayarahuma jami'an. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kedua-dua ini, neraka dan syurga, dilihat oleh si mati ini kedua-duanya sekali. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kita baca hadis-hadis macam ni kita takut sudah. Berlaku satu hari, hadis riwayat daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia kata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma gharabat asy-syams fastami'a sawtan faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yahud tu'azzabu fi quburiha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari keluar daripada rumah dia menjelang waktu maghrib. Nabi keluar daripada rumah dia, Nabi berjalan sikit, ada sahabat dia ikut, tiba-tiba dengar bunyi suara orang menjerit.
dengar bunyi suara orang menjerit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Yahud tu'azzabu fi quburiha. Nabi kata itu suara orang Yahudi, dia diazab di dalam kuburnya. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, saya pesan diri saya pesan kepada semua. Ini bukan cerita main-main. Selamat ataupun tidak kita selepas mati kita itu ni bergantung kepada kita lah. Kalau lah ni kita jadi orang yang dengar Quran takut, kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita takut, dan takut itu disusuli dengan kita perbetul silap kita perbetul mana-mana yang tak kena dengan kita perbaik mana-mana yang tak betul, kita tambah kita tingkat, kita lipat ganda ibadat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hak kita baca ni tak kena ke kita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, min al-Quran surah 30 ayat syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwa al-'azizul ghafur, ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata daripada banyak-banyak ayat Quran itu ada satu surah 30 ayat. Surah itu ada 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lah. Surah ini dia memberi syafaat, dia bagi pertolongan kepada mana-mana orang yang membaca dia, dan dijanjikan keampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membaca surah ini. Nabi kata surah ni surah apa? Surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sampai habis ayat 30 ni. Surah ini juga disebut di dalam banyak hadis. Di antaranya hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya al-mani'ah hiya al-munjiyah tunjihi min azabil qabri, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata surah Al-Mulk kali ini, tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk itu hiyal mani'ah, dia menjadi penghalang. Hiyal munjiyah, dia menjadi penyelamat. Tunjihi min azabil qabri, dia selamatkan mana-mana manusia yang baca dia daripada azab kubur. Dan menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hari-hari baca surah Al-Mulk ini. Jadi daripada kita dengar malam ni, kalau satu ni kita boleh ambil buat amalan kita. Apa dia? Start daripada malam ni, kalau boleh, tak ada apa esok. Start pada esok, surah Al-Mulk kita baca sekali-sekali cukup-cukup. Pasal apa? Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam hadis ini. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Lawadittu, maksudnya Nabi kata aku teringin sangat begitu. Lawadittu maksud dia, Nabi kata aku teringin sangat-sangat, dia kata annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Surah Al-Mulk ini ada di dalam hati tiap-tiap orang daripada umat aku. Nabi kata aku teringin sangat, aku mau sangat-sangat kalau semua umat aku ni surah Al-Mulk mereka hafal dalam hati mereka. Aku mau sangat-sangat benda ni. Pasal apa? Pasal dia disebut dalam hadis tadi, dia jadi al-mani'ah. Dia jadi apa? Dia jadi al-munjiyah.
Dia jadi penghalang kita daripada kena azab kubur, dan dia jadi penyelamat. Dia menyelamatkan kita daripada azab kubur. Tuan-tuan, kalau macam ni punya tawaran Nabi bagi dekat kita, kita tak grab tawaran ini, malam kita pasti menyesal, dan menyesal itu sudah tidak ada guna. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 17. Jilid 17 muka surat 206. Muka surat 206. Bab minal iman an yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Itu tajuk dia. Itu bab pada menyatakan setengah daripada potongan iman, bahawa kasih ia kepada saudara dia sama-sama Islam, barang yang kasih ia pada diri dia. Tajuk malam ni dia nak kata, kalau kita betul-betul beriman, kita sayang saudara kita sama Islam, sama seagama. Itu makna kita betul-betul beriman. Sayang kita dekat saudara kita macam mana? Sayang kita maksudnya apa kita mau dapat kat kita mau dapat kat dia. Apa yang kita tak mau kenal kita tak mau kenal dia. Maknanya kita sayang dia. Itu maksudnya. Ketahuilah saudaraku, tak sempurna iman satu orang melainkan kasih dia kepada saudara dia yang sama-sama Islam sebagaimana dia kasih diri sendiri. Kita tak mau orang fitnah kita jangan fitnah orang. Selalu kita dengar ayat ni. Kita tak mau orang aibkan kita jangan aibkan orang. Kita mau orang hormat kita hormat orang. Ini Islam. Simple aja, dia macam tu aja. Yang ni, apa benda yang disukai oleh diri sendiri, maka hendaklah kita suka benda itu kena pada orang. Demikianlah juga suka bagi saudara-saudara yang sama Islam itu dapat benda yang kita suka. Maka seorang itu tentu sahaja suka dirinya berkebajikan dan berkebaikan. Kita mau kita dapat kebaikan dalam hidup, kita kena suka kalau kawan kita dapat kebaikan dalam hidup. Demikianlah juga maunya sukakan ada demikian itu kepada saudara kita yang sama se-Islam dengan kita. Jika tidak yang demikian itu, maka tidak sempurna iman kita. Ini dia jadi satu hadis yang boleh kita jadikan dia satu alat untuk kita nak cek berimanlah kita. Kita bila kawan kita sama satu agama dengan kita, sama-sama orang Islam, kena apa-apa malapetaka, kita seronok ke tak? Kalau kita seronok, iman kita bermasalah. Tapi kalau kita tengok kawan kita sama satu agama kena susah, kita jadi tak syok, tengok kesian kat dia. Iman kita alhamdulillah, iman kita bagus. Begitu dia kata. Dan yang ini tidak sampai kepada martabat orang yang cukup tinggi iman. Kerana di manakah dapat iman yang tinggi jika saudara sama Islam tidak disukai kebajikan dan kebaikan padanya. Kalau kita jenis iri hati, jenis busuk perut, kita tak suka sama-sama satu agama kita naik, kita nak pelingkup dia, bermakna iman kita sakit. Kita macam tu, kita jiran sebelah rumah kita satu agama dengan kita, sama-sama Islam dengan kita suka kalau dia buat menyaga lingkup, kita suka macam tu. Subhanallah, iman kita ada problem. Patut-patut kita suka, kita takut dia, kita angkat dia, kita bagi apa bantuan kita boleh bagi kat dia. Yang tu tak buat, pergi sakit hati pula kat dia. Nampak dia maju, kita buat macam-macam benar nak bagi lingkup dia. Kita sebarkan berita pelik-pelik nak bagi lingkup menjaga dia. Kita buat macam-macam nak bagi binasa dia. Maknanya apa? Iman kita ada masalah. Macam tu dia kata. Bermula dalil menunjukkan atas tidak sempurna iman itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, tidak beriman satu orang daripada kamu sebagaimana iman yang sempurna sehinggalah kasih dan suka dia kepada saudara yang seagama dengan dia seumpama barang yang dikasih dan disuka bagi dirinya. Nabi sebut very clear, kata At-Tirmizi, ini hadis sahih, dia kata. Baik, masalah sukakan saudara sama Islam itu berkebajikan dan berkebaikan itu bagaimana rupanya? Yang kita suka dia dapat kebaikan tu macam mana? Omeh abang kat kita,
Ustaz, anak Ustaz SPM dapat berapa? Kata dia, alhamdulillah lah, boleh lah 5A, 6A je. Oh, ni anak orang abang, anak kawan kita seorang lagi, anak dia straight A. Straight A. Dia memang tak kita. Kita ni bila dengar macam tu, kita kata apa ya, anak dia ni betul-betul bukan dia terlebih. Macam mana meniru pun. Busuk pun. Apa ada satu hal yang kita sakit hati anak kawan tu dapat straight A? Kita kalau dengar macam tu, terus ambil pun, tadi pun dekat bapak dia. Dengar kata anak dapat straight A, betul tak? Dia kata betul, tanya. Dia tanya balik anak kita, apa kita kata anak kita 6A saja. Kita tak ada busuk hati, kita tak ada iri hati, kita tak ada benda-benda macam tu dalam diri kita. Kalau kita macam tu, jenis belapang dada, jenis seronok, dengar kata Islam naik aja kita seronok. Alhamdulillah. Tapi ini yang susah. Kebanyakan daripada kita penyakit yang menular dan merebak dan semakin serius dalam masyarakat ni. Penyakit apa? Penyakit tak boleh tengok sama seagama, sama sebangsa, tak boleh tengok jadi elok, dia nak pelingkup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sesungguhnya telah berkata ulama, tentulah tiap-tiap seorang itu suka dirinya berilmu dan banyak amal dan banyak taat dan banyak harta dan cukup dengan sehat dan afiat dan tidak susah hati dan sentiasa sukacita dan lainnya daripada berapa banyak perkara yang disukai bagi diri sendiri. Dia kata kita sendiri kita mau apa? Kita mau kita jadi orang bijak, orang pandai, orang ada ilmu, orang ada harta, orang hidup senang, orang sehat, orang yang tak susah hati. Kita mau kita macam tu. Kalau kita mau macam tu kat kita, macam itulah kita mau sahabat sama satu agama dengan kita pun macam tu. Yang ni tuan-tuan, yang kerja di antara kerja Nabi Muhammad SAW duk buat. Kerja apa? Dia kata tazkiyatun nafs. Kerja dia kerja tazkiyah, kerja nak keluar, nak bagi bersih hati manusia. Hati manusia ni, dia dengan busuknya, dengan jahatnya, dengan macam-macamnya, nak keluar hati itu, nak bagi jadi putih hati itu, nak bagi jadi bersih, nak bagi jadi tak ada benda tak elok dalam hati dia. Nabi SAW sebelum Isra' dan Mi'raj, Allah hantar Jibril mai belah dada Nabi. Belah betul, jangan kata belah betul. Sebab apa? Sebab hadis kata belah, maka belah. Jibril mai belah dada Nabi, ambil hati Nabi, bawa keluar, basuh dengan air Zam-Zam, pasang balik. Benda tu simbolik, satu simbol kepada kita semua ni bahawa pentingnya hati itu dibersihkan. Walaupun hati Nabi sudah bersih, tetapi dibuat benda tu sebagai satu simbolik. Nak apa? Kata hati itu kena bersih. Kita jadi orang alim, kita banyak ilmu, kita apa sekalipun yang ada dekat kita, kalau hati kita busuk, tak ada guna. Ilmu banyak, cakap pandai, semua ada dekat kita, tapi busuk hati. Dan busuknya hati kita ni sampai orang yang dengar kita, orang tahu kata kita busuk hati. Orang dengar kita cakap, orang tahu busuk hati dia ni. Apa guna ilmu yang ada dekat kita? Apa guna bijak pandai yang Allah bagi dekat kita? Apa guna kelebihan yang Allah anugerahkan kepada kita kalau hati kita busuk? Ini yang main hadis kata apa? Inna fil jasadi mudghah. Tu hadis yang kata dalam badan manusia ni dia ada mudghah, dia ada seketui darah. Yang darah ni kalau baik, baik satu badan. Kalau darah ni tak baik, tak baik semua badan. Apa dia? Hati. Nabi kata hati. Susah. Kita ni, kita hari-hari hidup kita celek mata sampai nak pejam mata, nak tidur malam tak lagi, ataupun sampai nak pejam mata mati kita nanti. Dalam sepanjang hidup kita ni, inilah benda yang menjadi cabaran besar dekat kita. Hati kita ni cabaran besar dekat kita. Nak jadikan kita ikhlas dalam buat apa-apa bukan senang, tuan-tuan. Nak jadikan kita ikhlas bila buat apa-apa bukan senang. Nak jadikan kita mengaji ilmu ni kerana Allah bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang. Tapi mengaji sampai mana pun dalam hati kita apa sebenarnya, Allah tahu. Hati kita nak mengaji apa? Kerana nak mengaji, nak tinggi, nak orang sanjung kita, nak jawatan bagus. Adakah itu yang ada dalam hati kita? Mula kita kata tak. Tuhan kata aku tak. Hati hamba yang tu. Habis kita. Bukan soal kita nak berpura-pura dengan orang, tapi soal kita dengan Tuhan. Tuhan tahu kita.
Jadi kita sendiri ni nak kena lawan hati kita ni, nak kena lawan. Bila dia main lintasan tak elok tu, kita kena tolak benda tu. Bila dia main lintasan ni, astagfirullahaladzim, aku tak mau yang ni. Bukan ni yang aku cari. Aku nak cari keredaan Allah Subhanahu. Bukan senang, tuan-tuan. Dia main, dia pergi. Dia main, dia pergi. Ikhlas ni dia main 2-3 minit, dia pergi 2-3 hari. Dia main 2-3 minit, dia pergi 2-3 hari. Nak suruh ikhlas tu duduk bertapak dalam hati. Bukan senang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka perlunya kita banyak-banyak surrender depan Tuhan, serah diri depan Tuhan, minta dekat Tuhan, minta Tuhan tolong kita. Tolong saya nak jadi hamba yang ikhlas kepada-Mu ya Allah. Minta yang tu. Mudah-mudahan Allah bagi apa yang kita mahu. Maka demikian itulah juga suka saudara sama Islam itu akan berilmu dan kuat beramal dan berharta dan cukup sehat dan senang sentosa dan sebagainya. Kita mau kita macam tu, kita mestilah ada dalam hati kita mau kawan kita macam tu. Demikianlah rupa suka kepada saudara sama Islam berkebajikan dan berkebaikan. Adapun tidak suka kejahatan itu, maka serupalah tidak sukakan jatuh ke atas diri sendiri juga. Macam mana kita tak mau kejahatan kena kat kita, macam itulah kita jangan bagi kejahatan kena kawan kita. Tajuk baru, bab ihfazillah yahfazuka. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang disabdakan Nabi SAW, peliharalah olehmu akan Allah, nescaya Allah pelihara kamu. Ini tajuk dia. Ihfazillah yahfazuka. Kalau sekiranya kita pelihara Allah, Allah pelihara kita. Dia dalam Islam memang macam tu, dia bersifat mutual. Dalam ayat lain Tuhan kata apa? In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Mutual. Dua pihak. Awal Allah ni nak kena kita tolong dia kan? Tak. Bukan maksud kita kena tolong dia baru dia boleh berjaya. Maksudnya kita tolong jaga agama dia yang dia amanahkan dekat kita. Dia akan tolong kita. Sama dengan hadis yang kita nak baca malam ni, dia kata ihfazillah. Kamu pelihara Allah. Yahfazka. Allah pelihara kamu. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya ini satu hadis Nabi SAW yang besar maksudnya, dan dialah asal dan umri yang besar kepada memeliharakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan berserah bagi kehendak Allah, iaitu diberi ingat oleh Nabi SAW, peliharalah kamu akan agama Allah, nescaya Allah akan pelihara kamu. Dia suruh kita pelihara agama Allah. Allah suruh kita pelihara agama dia. Agama Allah, agama kita. Lalu baca ni 2-3 hari ni isu satu budak brilian, budak pandai apa yang pergi mengaji di England, di United Kingdom, mana yang aset-asetnya pergi jadi macam tu dalam hidup dia. Semalam saya surf internet, pergi baca cerita pasal dia, Masya Allah. Masuk dalam Malaysia ini, ada peluang. Tajuk besar cerita pasal dia. Baca takut. Baca, nombor 1 ingat apa? Jangan ingat cemoh dia. Ingat kata minta Allah Ta'ala lindung anak pinak kita, keluarga kita, adik-beradik kita, keturunan kita, kawan-kawan kita, anak-anak kawan-kawan kita. Minta Allah Ta'ala lindung, jangan bagi jadi macam ni. Tonton cemoh dia tak ada guna, tuan-tuan. Tak ada guna tonton cemoh dia. Hak keluar dalam Malaysia kini, kemarin punya ni, keluar dia cerita pengalaman dia hidup buat benda tak elok. Dia cerita, dia bangga dengan apa yang dia buat. Untuk baca artikel tu, suruh baca, takut tu dia main dalam hati. Takut, satu takut dengan cerita dia tu, takut dengan keberanian dia pergi buat benda-benda macam tu, satu takut. Yang kedua takut apa? Takut kita pun ada anak kita pun duk besar juga. Sampai bila kita nak boleh jaga anak kita depan mata kita? Satu hari dia keluar daripada rumah kita, dia pergi mengaji di satu tempat mana ke, dia pergi mengaji tu, siapa kawan rakan dia, siapa orang yang duk keliling dia, masyarakat yang duk di situ tu macam mana, terpengaruh ke dia dengan keadaan tu, terpengaruh ke tak dia dengan keadaan tu. Benda-benda ni kalau dia main dalam kepala kita, tuan-tuan, ambil ayat semayang minta. Ambil ayat semayang malam minta dekat Allah, ya Allah tolonglah aku surrender, aku lemah, aku satu hamba yang habislah kita ni, tak ada apa dah. Kalau Allah tak tolong kita, kita tak boleh buat apa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya upaya kita ni, tak ada kuat dekat kita ni, melainkan kalau Allah tolong selamat kita. Macam tu aja boleh kata.
Teruslah kata anak pergi Amerika, teruslah kata anak pergi England, teruslah kata anak pergi Australia, teruslah kata anak pergi Jepun, teruslah kata anak pergi jajah, anak pergi Kuala Lumpur mengaji pun belum tahu tuan-tuan apa nak jadi ke dia. Tak tahu apa nak jadi ke dia. Cerita nak main balik macam mana, kita tak tahu. Maka perlunya kita ni pasrah di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habislah kita ni mengaku depan Allah, takat ni aja daya upaya aku, selebihnya Allah tolonglah kita ni, kita manusia lemah. Macam tu tuan-tuan, lebih baik bagi kita daripada kita buka dada, dabik dada, bercakap besar, dia kata anak kita bagi semua. Jangan tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini dia nak beritahu dekat kita ni. Dia kata kalau kita pelihara agama dia pelihara kita. Bila Allah pelihara kita, tuan-tuan, eloklah segala-galanya. Kalau Allah pelihara kita, alhamdulillah, ayat mata aja boleh keluar menceritakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi dia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini seorang lagi orang yang banyak riwayat hadis Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ni siapa? Sepupu. Dia cousin dengan Nabi, dia sepupu. Pasal apa? Pasal Abbas dengan Abdullah, bapa Nabi, dua beradik. Depa dua ni sepupu. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, katanya adalah aku membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama naik satu binatang. Nabi di depan, aku di belakangnya pada satu hari. Nabi tuan-tuan, yang kata Nabi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kebiasaan Nabi. Dia kalau dia naik apa-apa kenderaan pun, kalau lagi boleh carry orang, dia carry orang. Nabi punya kebiasaan macam tu, dan kebiasaan itu juga menjadi kebiasaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan kebiasaan itu juga menjadi kebiasaan anak kepada sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Pernah satu hari anak Sayyidina Umar, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia anak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sahabat Nabi, dia tu pun sendiri sahabat Nabi. Satu hari selepas dah Nabi wafat, selepas bapa dia Umar Al-Khattab wafat, dia satu hari duduk naik satu kenderaan, tengah jalan nampak satu rentua, dia berhenti, dia turun, dia rongkai obat dia bagi rentua tu pakai, dia ajak naik satu kenderaan dengan dia. Sahabat lain tanya dia, pasal apa ni hari ni sangat bagi layanan lebih sangat dekat rentua ni siapa? Kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia tanya dia, apa kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab? Dia kata dia kata kawan baik bapa aku dulu. Ni orang ni, dia kata kawan baik bapa aku dulu. Oleh kerana dia kawan baik bapa aku dulu, aku kena jaga dia serupa macam aku jaga bapa aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bayangkan benda ni kalau hidup dalam masyarakat kita hari ini macam mana? Ni benda ni kalau hidup dalam masyarakat kita hari ini, kita bayangkan macam mana punya harmoninya masyarakat kita. Harmoninya, anak-anak, orang muda-muda hormat orang tua-tua, orang tua-tua sayang dekat orang muda-muda. Kalau wujud suasana ini, macam mana harmoninya dunia ini. Ada ni bawa balik kereta baru, orang tua ni lintas, dia hon sampai jatuh, orang tua ni tepi. Dia buka tingkap, dah jatuh tu, buka tingkap, boh pula kat atas, selapis lagi. Mata boh di mana, jalan tengok kiri kanan, dia keriau pula macam tu dia. Pum, jalan pergi. Tuan-tuan, ada dulu macam ni ada. Betapa hancurnya nilai budi pekerti, akhlak dan sebagainya dalam masyarakat hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, satu hari Nabi panggil aku naik satu kenderaan dengan dia. Nabi duduk di depan, aku duduk di belakang. Dia kata, di dalam kami sama-sama di atas kenderaan itu, sabda Nabi SAW kepada aku, hai budak. Nabi panggil kat dia ghulam. Ghulam ni makna dia apa? Budak kecil. Nabi panggil dekat sepupu dia, dekat Abdullah bin Abbas ni, Nabi panggil dekat dia, ya ghulam, wahai budak, Nabi kata.
Sebab dipanggil Nabi budak kepada aku ni pasal apa? Dia kata kerana pada masa itu Ibnu Abbas berumur 9 tahun. Itu beza umur Nabi dengan dia. Sepupu tapi jauh beza umur. Maka Nabi SAW panggil dekat dia, ulang, panggil dekat dia, budak, budak. Nabi kata, dengar sini. Nabi kata, wahai budak, aku nak ajak kamu dan aku nak beri kepada kamu ajaran beberapa kalimah. Nabi kata, aku nak beritahu dekat hang, aku nak ajak hang beberapa benda. Hang dengar sini. Di sini kita ambil satu pengajaran apa dia tuan-tuan? Nabi SAW dia budak-budak apa dia layan? Nabi SAW budak-budak apa dia layan? Nabi bukan kata pilih orang gagal umur dia aja. Dia dah Nabi dengan budak-budak apa dia layan? Makan sama dengan budak-budak. Budak ni pegang makanan tangan kiri. Nabi kata dekat dia, kul biyaminik. Nabi kata makan dengan tangan kanan. Nabi kata dia ajar, budak-budak pun dia ajar. Kita hari ni budak-budak kita perambat sama yang belakang. Ya, kita hari ni budak-budak perambat sama yang belakang. Masuk susah lah, apa salah. Kita nak tunjuk pengasingan kita dengan mereka. Kita ni bercakap benda ilmu. Budak main duduk, dia kata, budak-budak ambil gini. Ni orang tua-tua sembah. Bila dia nak boleh reti, bila dia nak boleh faham macam kita orang tua ni, lambatlah dia. Kita duduk asingkan dia, sisih dia. Budak-budak, hijau. Budak-budak jangan dengar. Duk budak-budak. Dia sampai tua pun jadi budak-budak itu. Nabi SAW jumpa budak-budak. Ya budak, ambil sekali dengan aku. Sambil duk naik itu, nasihat duk jalan dekat budak ni. Apa Nabi kata kat budak ni? Dekat Ibnu Abbas yang merupakan sepupu Nabi, yang masa tu umur baru 9 tahun ni. Nabi kata, hai budak, aku mau nak ajak kamu dan memberi akan kamu dengan ajaran beberapa kalimah. Apa dia? Yang pertama, Nabi kata, ihfazillah yahfazka. Nabi kata, peliharalah kamu akan Allah. Nescaya Allah pelihara kamu. Umur 9 tahun. Anak kita lah umur 9 tahun. Ada kita cakap macam ni dengan dia. Anak kita umur 9 tahun. Ada tak kita panggil abang main sini tak? Abang pelihara agama Allah baik-baik. Kalau kita cakap pun bini kita kata, bil dah Allah. Seorang sudah pergi mengaji. Jangan duk bagi budaknya kosong kepala otak. Dia kata, dah. Nabi dengan budak 9 tahun, Nabi dah cakap benda ni. Bila kita bawa budak-budak ni bercakap benda tinggi-tinggi, cepat matang budak ni. Cepat matang dia. Kita ni sampai anak umur 15 pun kita duk cakap benda nak kebudak-budakkan lagi. Anak kita jadi lambat cerdik. Bawa dia masuk dalam perbincangan sama-sama kita bincang tentang orang tua-tua, bincang tentang perkara-perkara yang menunjukkan kematangan ni. Libatkan mereka sama dalam benda ni. Tolong tengok apa Nabi kata dekat Ibnu Abbas yang umur 9 tahun ni. Nabi kata dekat dia, ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Nabi SAW kata dekat dia, wahai ghulam, wahai budak, peliharalah olehmu akan Allah. Nescaya Allah pelihara kamu. Yakni pelihara olehmu akan agama Allah. Jangan kamu sia-siakan agama Allah. Dan jangan kamu tukar ganti Islam dengan yang lain. Dengan bahawa engkau pelihara segala suruh yang diwajibkan Allah. Dan engkau jaga diri. Jangan buat benda yang diharamkan Allah. Tersadap dekat budak umur 9 tahun. Tertanam. Begitu. Maka diperbuat segala yang disuruh itu dengan sebenar-benar, dengan sungguh-sungguh menjunjungnya, dan menjauh akan segala yang ditegah itu dengan sungguh-sungguh menjauhkannya. Maka jangan dilihat Allah akan dikau pada tempat yang ditegahnya itu. Pesan, aku tak mau tengok muka hang ada di tempat-tempat tak elok. Itu maksudnya. Aku tak mau tengok muka hang ada di tempat orang minum arak. Jangan bagi aku nampak muka hang ada di rumah pelacuran. Jangan bagi aku nampak, pesan dah, tempat-tempat haram. Jangan nampak muka hang di tempat-tempat macam ni. Begitu. Maka apabila taat kamu kepada Allah, junjung segala suruh Allah, tinggal jauh segala yang tegah Allah, nescaya dikelilingnya akan dikau dengan beberapa malaikat di depan engkau, di belakang engkau, memelihara mereka itu akan engkau dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Nabi kata. Kalau hang jaga agama ni, hang jaga agama di mana duduk pun jaga agama, Allah hantar malaikat mai protect hang
hang akan dikelilingi oleh malaikat, hang selamat dunia dan akhirat. Tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa perang Allah hantar mai Jibril dengan Mikail, dua ada kiri kanan Nabi masa perang. Sehingga kan Jibril dan Mikail hak turun mai ni, tuan boleh tengok dalam Sahih Muslim cerita pasal hadis ni. Sahabat nampak ketika Nabi duk pi rancak dalam perang tu, duk pi attack musuh tu, Nabi pi macam anak panah yang meluncur laju, langsung tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Nabi pi tu, sahabat nampak ada dua orang jubah putih duk kiri kanan Nabi, tak berenggang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk tengok, tetapi dua muka ni muka stranger yang sahabat tak pernah tengok, sahabat tak kenal siapa dua orang ni. Bila habis selesai, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, siapa tadi yang duk apit kiri kanan tadi tu? Nabi kata, itulah Jibril dan Mikail. Allah hantar. Dan benda ni sudah pun dicatatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sungguh Allah akan hantar malaikat untuk protect orang yang dia sayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka bila kamu pelihara agama Allah seperti yang tersebut itu, nescaya dipeliharanya akan engkau, yakni dipelihara diri engkau, anak isteri engkau, harta benda engkau, dan agama dan dunia engkau dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata kita kalau pagi kita baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Baca 3 ni pada waktu pagi. Nabi kata apa? Allah akan jaga kamu sehingga petang. Kalau kamu baca 3 qul ni pada awal malam, Allah akan pelihara kamu sehingga subuh pagi itu. Bukan susah pun, tapi di sebalik benda senang hak disuruh buat tu, satu janji besar doa ada. Tapi kita tak buat. Tentu kita, tapi kita tak buat. Mana nak baca surah Al-Mulk, kalau 3 qul hak ringan ni pun kita tak boleh baca. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tak kepala, sebelum nak landing, nak lena tu, Nabi tak aja badan dia, Nabi baca apa? Nabi angkat tangan, Nabi muih. Lepas tu Nabi baca qul huwallahu ahad, Nabi baca qul a'udzu birabbil falaq, Nabi baca qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu Nabi sapu daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Lepas tu Nabi tidak. Itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain pula diceritakan kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau isteri-isteri dia sakit apa-apa, Nabi akan pergi kepada isteri yang sakit ni, Nabi baca 3 qul ni juga. Nabi baca 3 qul ni juga dan Nabi pegang di tempat yang sakit itu. Dalam hadis Muslim menceritakan apa? Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir umur dia, Nabi sebelum nak wafat, dekat-dekat nak wafat ni, dalam keadaan duk sakit tu, Nabi baca 3 ni. Nabi baca qul huwallah, Nabi baca qul a'udzu birabbil falaq, Nabi baca qul a'udzu birabbin nas. Sampai ujung dah umur Nabi, Nabi dah tak mampu nak baca dah, Nabi dah tak boleh dah, mulut nak baca tak boleh dah. Aisyah dipegang tangan Nabi, angkat tagah macam tu, Aisyah baca 3 qul ni dan Aisyah sapu di badan Nabi. Semua ni sabit daripada keterangan hadis-hadis yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita hari ni kita buat apa? Kita pergi beli tulisan khas 3 qul, gantung di dinding rumah. Selamatlah tuan tu. Pakai hanglah jaga rumah aku ni. Kita tak baca. Orang bukan suruh kita duk gantung tu bergantung kat dia. Di tangkailah rumah kita buat apa? Gantung tu tak salah, tapi yang perlunya kita baca. Itu yang perlu. Itu yang disuruh oleh Nabi. Kita ni pakai lah dia style, dia tak kontrak dia bagi. Kita tak kon guna ni. Kan? Kita semua tak kon. Kalau ada kematian dalam keluarga kita kan, pakai tak kon. Apa buatlah daripada A sampai Z, apa buat semua sampai pakej selesai tanam. Yang anak pinang ni baru kena rokok, baru petapang, apa duk tengok lagu tu aja. Kut kata ada anak-anak nak duduk sama masa orang mandi mayat pak dia, mak dia pun tak ada.
Kok kata tak lagi mata nak usung jenazah pergi kubur anak-anak nak pergi ambil bahagian sama pun tak ada. Kok kata mai di masjid nak semayang mayat, kok anak nak ada. Kalau tak jadi imam pun nak ada di kalangan jemaah yang semayang pun tak ada. Mata mayat bawa pergi di liang nak simpan, kok anak nak pergi turun dalam liang sambut mayat pak mayat mak dia letak pun tak ada. Yang kata kita ni semua takon. Jangan tuan, jangan macam tu. Pasal apa? Islam tak suruh macam tu. Islam suruh kita buat. Dia suruh kita buat. Baca benda-benda macam ni. Baik. So dia kata di sini, dipeliharalah dirimu dan anak isterimu dan harta bendamu dan agamamu dan duniamu. Dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula larang yang membenarkan segala yang tersebut itu ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maksud dia apa? Siapa beramal dia akan amal yang soleh, tak kira laki-laki ataupun perempuan, padahal ia mukmin, beriman kepada Allah, nescaya dihidupkan dia sebagai hidup yang baik. Dan itulah sebabnya kita lihat orang-orang yang kena bala bencana itu ialah kerana mensia-siakan segala yang disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kerana melampaui sempadan yang diletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan sebut dalam ayat tadi, dia kata man 'amila salihan min zakarin aw unsa. Allah dia tak diskriminate. Allah tidak mendiskriminasikan laki-laki atau perempuan. Baik laki-laki, baik perempuan. Siapa buat amal baik, Allah Subhanahu wa ta'ala janji dekat dia, Allah akan bagi hayatan thayyibah. Allah akan bagi dekat dia hidup yang baik. Tentu tahu berapa ramai, berapa banyak manusia hari ini yang hidup dengan hidup yang tidak baik. Jiwa tak tenang. Serabut ni Allah Akbar kata nama. Nak pejam mata lena malam tu pun pejam dalam serabut. Duk fikir benda tak selesai ni, unfinished business. Cukup banyak benda-benda yang tak settle ni. Duk fikir, duk dalam kosok tu lena. Sudah lena, mimpi pun kosok juga. Dia duk main mimpi hantu, dia duk main mimpi orang ligan, dia duk main mimpi jatuh parit, dia duk main mimpi duk berjalan atas bukit, kutu main tolak jatuh. Macam tu punya mimpi duk main. Pasal apa? Serabut. Celek-celek mata pagi esok 7.20. Subuh elok-elok, cun-cun habis subuh. Kita pun jaga. Menunjuk kata serabutnya dia ni. Subuh ni sedia-sedia tiap-tiap hari selepas. Semayang juga, cara-cara gajah apa semayang juga. Semayang juga subuh ni, hari-hari subuh gajah. Subuh keluar waktu ni hari-hari. Seawal pagi keluar pergi kerja tu dengan serabut. Keluar pergi dah halfway dah, teringat lesen tak bawa. Tu nak kata serabut tu, dia sampai macam tu. Pergi halfway dah, rabak-rabak lampu ke Allah, wallet tertinggal pula. Duk puntau nak patah balik, U-turn tempat tak boleh U-turn, kena saman pula. Dia duk main macam tu dalam hidup kan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berapa ramai manusia dalam dunia ni yang Allah tidak anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, hidup yang baik. Apa dia syarat nak dapat hayatan thayyibah? Ni ayat kita baca tadi, dia kata apa? Man 'amila salihan. Siapa yang buat amal soleh, tak kira zakar atau unsa, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, syarat dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan pastikan dia mendapat hidup yang baik. Serta kalau percaya janji Tuhan, kita akan dapat apa yang Tuhan janji dekat kita. Kalau kita percaya, kita buat amal baik. Kita buat amal baik, Tuhan kata aku bagi dekat hayatan thayyibah, hidup yang baik. Begitu. Baik. Dan sebagaimana firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan bermula barang yang kena kepada kamu daripada bala bencana itu, maka iaitu dengan sebab usaha kamu sendiri. Tuhan dia paku sebidik dari kita. Dia kata apa? Dia kata kalau hang kena bala bencana tu kena pasal apa? Pasal punca hang sendiri. Sesuatu yang merupakan musibah. Kalau kena kita kena muhasabah. Sama tak kena ni, yang benar ni boleh main kat kita. Sama tak kena, mesti ada something wrong somewhere.
Ada tempat tak kena kita ni. Maka kerana itu musibah ni. Di mana alfa kita, di mana kelalaian kita, di mana kita ambil benda ni take for granted, di mana benda ni kita cuaikan. Kita cari-cari dapat balik, oh patutlah benda ni kena kat kita. Pasal apa? Tuhan kata, wa ma asabakum min musibah. Apa yang menimpa kamu daripada musibah itu, fabima kasabat aydikum. Itu punca daripada tangan kamu sendiri. Hang dicari penyakit, hang tanggung penyakit itu. Itu maksudnya. Baik, maka siapa memelihara dia akan Allah dengan barang yang disuruhnya, nescaya dia pelihara Allah daripada depannya, belakangnya, kirinya, kanannya, atasnya, bawahnya, Allah akan pelihara dia. Tuhan janji. Jaga Islam elok-elok, apa Tuhan suruh buat, apa Tuhan larang jangan duk buat. Dia janji Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Allah akan jaga kita. Sesungguhnya telah berlaku setengah daripada ulama itu dipanjangkan Allah umurnya sampai 100 tahun. Seperti mana Al-Qadhi, Al-Hasan Al-Basri dan Al-Barawi dan juga Al-Juwaini. Padahal dia bersedak-sedak dengan akalnya dan gagahnya. Maka pada satu hari melompat Al-Juwaini akan sebagai lompat yang kuat. Maka luka dia dengan sebab lompat itu. Maka berkata dia, segala anggota ini kami pelihara akan dia sejak daripada pelihara dia daripada maksiat sejak daripada kecil-kecil dulu. Maka dipelihara oleh Allah atas kami pada waktu tua kami jaga ni anggota tubuh badan kami ni pada kecil-kecil dulu. Tak buat benda-benda tak elok, benda jahat, benda tak senonok, benda huduk, tak buat. Allah pelihara sampai tua ni elok. Ni kerana lompat ni sikit saja Allah bagi luka sikit sakit. Tapi selama-lama ni Allah pelihara aku cukup lama dah dia kata. Dia balik kepada apa? Kepada anugerah Allah dekat dia. Mereka kan dulu di Masjid Ikan Batu, Gajah sana dulu. Kita cerita ada 2-3 contoh-contoh orang bagus-bagus di sana. Dan satu orang tua tu mata ni sampai kelabu. Tua sangat dah, umur 80 lebih, dekat 90, mata pun tak apa nak nampak elok. Sampai dah tua dah, dia pergi potong buluh. Dia potong buluh tu, buh di mata ni, baca Quran ni. Selepas dah dia mati, dia tak ada apa semua, dia cerita balik. Dia kata, Masya Allah, daripada dia ni, daripada zaman saya budak-budak, dia kata, mata saya tengok dia ni, kira satu benda yang sinonim dengan dia ni. Apa dia? Tiap-tiap waktu sembahyang fardu di masjid, itu satu. Dan tiap-tiap hadis sembahyang fardu dia baca Quran. Tak banyak semuka dia baca. Istiqamah, benda istiqamah daripada kalau hak cerita ni kata daripada dia kecil itu dia tengok macam tu sampai hari dia habis umur, tak tinggal benda ni. Habis semayang waktu mesti, habis semayang aja ambil Quran baca, habis semayang aja ambil Quran baca, habis semayang ambil Quran baca. Sampai dah tua dah, mata tengok tak nampak, dia sendiri dipotong buluh, cuci-cuci buat bagi elok, boh di pelupuk mata ni, bubuh tentang biji mata, nak baca juga Quran tu. Itu satu benda, dia kata satu tariah kenal dia macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia bukan siapa-siapa, tapi mati dia punya ramai manusia pi. Dia bukan kata orang terkenal, dia bukan kata orang kaya, dia bukan siapa-siapa. Dia ordinary man, orang biasa saja. Tapi mati sekampung pakat turun pi, mayat dia buat turun daripada pintu rumah, pakat pegang seorang sikit lah, jalan-jalan masuk masjid. Allah hantar main tak sortak daripada mana-mana orang kenal dia. Orang berasa nak pi, nak ziarah dia. Kita bila orang main cerita benda macam ni dekat kita tu, dan literally minggu depan kita tengok balik muka kita. Tuan-tuan, Allah dia nak pilih. Dia bukan kira hang satu ustaz, dia bukan kira hang satu orang mengaji tinggi, dia bukan kira hang ni style, dia tak kira yang tu semua. Dia kira hang hati hang cantik, dia kenal dengan aku jaga. Maknanya apa? Semua orang layak untuk mendapat sanjungan, untuk mendapat pujian, untuk mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik. Dan dinakalkan daripada Al-Qadhi Abu Tayyib bahawasanya hidup dia 160 tahun. Dia orang dulu hidup 160 pada umur. Ya, 160 tahun. Padahal tiada apa satu rosak satu anggota daripada segala anggota. Itu dia.
Kita umur 45 gigi rongoh habis dah, dibubuh gigi baru, buat beri lah, buat crown lah, buat apa macam-macam dah, gigi dah obat hancur luruh habis. Umur sampai 60, tak ada satu anggota badan dia rosak. Mata boleh duk tengok elok, gigi atas tu ada, semua Allah pelihara satu badan bagi dia. Maka ditanya orang kepada dia, apa sebab engkau panjang umur? Jawab dia, tiada pernah aku berbuat maksiat dengan satu anggota pun daripada anggota tubuh. Dia kata, wallahu aku tak tahu kenapa Allah bagi panjang umur ni, Allah punya hal. Cuma yang aku boleh ingat, aku daripada aku reti, aku kenal baik buruk, aku kenal, aku tak buat maksiat. Dia kata, dia cerita, bukan dia abang. Jangan kita salah faham, dia tu besar diri dah. Orang main sembang dengan dia cerita, dia betul aja. Kawan dengar ni, dia cerita dekat orang. Begitu. Dan terkadang dia kata sampai pelihara itu kepada zuriatnya, sebagaimana kata Abdullah bin Al-Mubarak bahawasanya Allah Subhanahu wa taala pelihara laki-laki yang saleh itu akan anaknya, akan cucunya, akan cicitnya, akan jiran-jirannya dan sebagainya. Dan telah dinakalkan daripada setengah daripada salaf yang saleh, melihat dia akan seorang tua minta doa pada Tuhan, maka tidak dimustajabkan Allah doanya. Maka kata dia, ini orang telah mensia-siakan suruh Allah sejak kecil, maka disia-siakan Allah pada masa dia tua. Ini kita takut. Karena kita daripada awal, daripada kita muda sampailah kita dewasa, kita jenis tak peduli kepada agama Allah. Mai satu time itu ni kita lemah, kita mengharapkan Allah tolong kita, masa tu kita minta Tuhan tak bagi. Sebab apa tuan-tuan? Apa yang kita nak buat masa tua itu, dia adalah lanjutan daripada kebiasaan kita masa muda. Dia begitu, dia lajak. Hak kita duk buat ni, hak kita duk buat masa kita segar, sehat, tegas ni, masa ni hak kita duk buat ni, itu dia lajak habis sampai tua sendiri kita jadi buat benda tu. Esok tuan-tuan, esok umur kita dah 70, 80 esok ni. Kalau dah umur 70, 80 kita masih boleh buka Quran baca, hati-hati, alhamdulillah, anugerah Tuhan bagi. Pasal apa? Pasal daripada muda kita macam tu. Kita duk train diri kita dengan Quran ni tak mau nak jauh, dengan Quran ni tak mau nak renggang, dengan Quran ni tak berlekat, dengan Quran ni. Esok sampai tua esok ni dah tak larat dah. Nak bangkit turun daripada katil pun nak kena orang main pegang. Duk atas katil tu ayat semayang ada sedia, Quran duk ada tepi. Ambil Quran buka baca cara-cara tua-tua kita. Kita boleh baca lagu tu tuan-tuan. Anak cucu tengok kesejuk hati. Sejuk hati tengok, alhamdulillah, pak kami, seuan kami macam ni keadaan dia, alhamdulillah. Anak cucu boleh ambil contoh pula, kita ke depan tu kalau boleh jadi macam seuan, alhamdulillah. Ini benda ni dia kata. Dan sabda Nabi SAW lagi, ihfazillah tajidhu tujahak, peliharalah olehmu akan Allah, nescaya engkau dapat akan dia di depan engkau. Nabi kata, jaga Allah, Allah meluk depan kita. Maksudnya apa? Allah benteng, jaga kita daripada kena benda-benda tak elok. Itu maksudnya. Masalah pelihara Allah, nescaya engkau dapat akan dia ada di depan engkau. Yang ni pelihara agama Allah, iaitu memelihara segala yang difardu, segala hukum hakam dia, melazimkan, membiasakan diri taat kepada dia, jauhkan diri daripada benda yang ditegah oleh dia dan barang yang tidak disukai oleh dia. Nescaya engkau dapat akan Tuhan itu ada di depan engkau, yakni engkau dapat Tuhan itu serta dengan engkau, memelihara engkau, melainkan melindungi engkau dan menolong engkau di mana ada engkau. Itu semalam kita baca di masjid mana semalam ni, Masjid Matang Buluk semalam, cerita tentang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Semalam kita baca Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang bila Nabi hijrah Mekah mai Madinah, unta Nabi berjalan-jalan pergi berhenti depan rumah dia. Unta Nabi atas kehendak Allah dipilih rumah Abu Ayyub untuk dijadikan rumah untuk Nabi bermalam sementara. Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang pertama rumah dia Nabi semasa sampai di Madinah, rumah dia lah Nabi duduk untuk beberapa malam. Abu Ayyub Al-Ansari ini Nabi SAW tiap-tiap kali kalau ada orang bawa main makanan dekat Nabi, Nabi makan, lebih Nabi dibagi kat dia. Bagaimana Nabi SAW, dia satu orang manusia yang tak lupa jasa kawan yang pernah berjasa pada dia.
Kita pun kena macam tu. Kita pun, siapa yang pernah berjasa dalam hidup kita, daripada kita from nowhere, orang kata dulu, kita ni daripada satu orang yang siapa pun tak kenal, orang tak tahu kita, tak tahu siapa kita ni. Orang yang berjasa dekat kita sepanjang hidup kita ni, tentu kita ingat. Kalau kita tak ingat selalu pun, satu time kita jumpa dia, kita boleh recall balik. Kita boleh recall balik, boleh ingat balik, dia ni lah dulu. Kita ingat balik, dia pernah ada jasa dengan kita. Islam tu macam tu. Dan Nabi SAW sendiri dia macam tu. Orang buat main makanan dekat dia, dia makan, dia tahu ingat dekat Abu Ayyub, dia hantar dekat Abu Ayyub Al-Ansari. Sehinggalah satu hari itu kata orang buat main satu makanan, Nabi tak tepuh langsung, Nabi dia hantar terus dekat dia. Abu Ayyub bila tengok-tengok tak nampak bekas Nabi makan, dia tanya Nabi, dia kata haramun hadza ya Rasulullah, haramkah makanan ni? Maka Tuan tak tepuh langsung. Nabi kata tak haram, cuma dalam makanan ni ada bawang. Nabi kata aku tak suka bawang kerana bau dia busuk. Nabi kata apa Abu Ayyub ni? Abu Ayyub kata kalau begitu ya Rasulullah, aku pun tak suka barang yang engkau tak suka. Nampak juga dia sayang Nabi tu, dia sayang Nabi tu, dia nak buat macam mana Nabi buat. Bukan dia tak sudi terima benda hak Nabi bagi, tapi oleh kerana Nabi habaq, Nabi tak mau makanan ni pasal ada bawang, dan bawang tu bau dia tak elok. Dia kata oleh kerana Tuan tak suka benda ni, saya pun tak suka benda ni, saya nak ikut Tuan. Dia kata muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, agak-agak kita hiduplah di tanah itu, kita masuk syurga itu. Syurga kita duduk dengan syurga Abu Ayyub duduk jauh ke dekat. Kita ni hidup ni, syurga kita duduk ni dengan hak tingkat yang Allah letak Abu Ayyub ni jauh ke dekat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Maka di mana masa dan di manakah tempat yang kamu kehendaki akan dia, yakni akan Allah pada pekerjaan agama kamu dan dunia kamu, adalah ia, yakni Allah itu di sana. Sebagaimana datang satu riwayat bahwasanya Nabi SAW telah mengutus seorang hamba merdekanya pada satu kerja. Nabi pernah suruh satu hamba dia dibuat satu kerja, maka turunlah hamba itu di dalam satu bahtera, lalu pecah bahtera itu. Maka naik ia ke darat. Tiba-tiba datang kepadanya seekor rimau. Maka berkata ia kepada rimau itu, aku ini hamba kepada Nabi SAW. Maka rimau itu pun berjalan serta dengan dia, bahkan ditunjuk akan dia jalan oleh harimau itu. Ini satu riwayat ada menceritakan macam tu. Dia hamba Nabi SAW, hadam Nabi SAW. Nabi suruh dia buat satu benda yang nak kena naik kapal berlayar. Kapal dia ditakdirkan Allah, sekarang dia berenang sampai ke darat, lalu dia buat rimau pula. Dia kata nak kata apa? Dia kata kat rimau tu, dia kata aku ni khadam Nabi SAW. Rimau dengar khadam Nabi, rimau boleh jadi kawan dengan dia. Dah nampak anda di Bukit Selambau pernah itu ribu kawan rimau juga. Itu pun kan dia orang yang angkut dari rimau kan. Jadi nak habaq kata apa? Tidak mustahil menatang buah ni tunduk kepada perintah manusia. Nak habaq yang tu. Ini kepula khadam Nabi SAW. Atas mau Allah, atas kehendak Allah, Allah tundukkan menatang buah dengan perintah khadam Nabi SAW. Dan diriwayatkan berseorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Umar, adalah ia di dalam satu perjalanan, ya anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka dijumpanya satu jemaah dalam berhenti ia di jalan itu kerana takut kepada satu harimau. Maka kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, sebab pun dihalakan atas anak Adam itu dengan apa yang ditakutnya, kerana dia tidak takut Tuhan. Kita ni bila kita tak takut Tuhan, kita takut hantu. Tuhan kali dia jadi hantu. Kita ni kalau kita tak takut Tuhan, kita takut hantu. Kalau kita takut Tuhan, kita peduli apa dengan hantu? Dia nak jadi takut yang tu, takut yang ni, takut yang tu. Pasal apa? Pasal kita tak takut Tuhan. Itu sebab kita takut macam-macam. Manusia ni apabila dia letak takut dia hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak takut apa dah. Seperti mana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi itu kedudukan lepas tinggi lah, maqam lepas tinggi. Kita takut banyak lagi. Kita takut banyak lagi. Takut ni lagi kena tukang tempat kerja.
Takut tak lagi ni, takut tak lagi ni, saya takut tak lagi ni. Kita ni takut banyak. Bagaimana hantu banyak ada di building kita. Dia lagu tu. Maka jika tidak takut ia lain daripada Allah, nescaya tidak dihalalkan sesuatu itu kepada dia. Kalau dia takut Allah saja, terus apa main? Dan tak akan main apa pun dekat dia. Sebab apa? Sebab semua makhluk Allah tahu dia takut Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Begitu. Sabda Nabi SAW lagi, "Idza sa'alta fas'alillah." Dan apabila engkau nak minta apa-apa, mintalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah. Sesungguhnya ini satu perkara yang seyogia diamalkan dengan sentiasa. Jangan ditinggalkan. Iaitu apabila hendak engkau minta sesuatu perkara, maka mintalah kepada Allah. Bahawasanya diberi Allah akan dikau apa yang nak diminta itu. Yang ini satu benda. Apapun Tuhan itulah tempat kita minta. Kita dah baca surah Al-Ikhlas lalu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Maksudnya apa? Allah lah tempat kita berlindung, Allah lah tempat kita segala-galanya Allah. Apapun masalah kena kat kita, Allah tempat kita. Kalau nak bagi hilang masalah ni pun Allah boleh buat. Kalau nak bagi jumpa balik anak kita yang hilang pun Allah boleh bagi balik. Kalau nak bagi terangkat duka kita pun Allah yang boleh bagi. Apa pun Allah saja yang boleh bagi. Kalau kita faham benda ni, Allah itulah tempat kita nak minta. Kita dah, bila jadi apa-apa kita mula dia jadi kacau. Zaman dah ni, satu zaman budak kena curi, kena colek dengan orang. Yang kedua zaman budak dia lari pada rumah, tu pun satu. Tak kena colek tu satu bang. Ni hak saja cungit lari ni. Pasal apa cungit lari? Pasal mak ada marah apa-apa, pasal ayah ada marah apa-apa sekali. Pasal pakai handphone ke, pasal pakai telefon rumah ke, bil sampai tinggi ke apa-apa, pak dia bagi tentu syarahan perdana sempena maulid Nabi ke apa ke dekat dia. Dia kena malam tu, pagi esok tengok tak ada tuang lari. Anak lari daripada rumah. Pasal apa? Pasal pak tegur pakai telefon bil tinggi sangat. Kerana tu aja anak hari ni lari pada rumah. Kita dulu pak kita ikut dan apa lah, dan tali pinggang di seluar dia ada gantung di tiang tu, tali pinggang tu jarak belakang kita. Kalau duduk di luar rumah dan dengan pelopah-nyok dia tinggal di belakang kita. Dan apa lagi? Dan dengan apa nama, dengan getah jurai pokok, tu dia sedekah belakang kita. Pak kita dulu, tapi ikut kata nak teringat nak lari tak ada untung. Tak ingat pula dengan kita lari, tak ingat pula. Sedekah alhamdulillah buat je. Roti aku yang ni lain. Kita dulu budak hari ni pak marah. Pasal apa? Pasal telefon rumah dia pakai bil sampai 200 bil. Mau pak dia tak marah dia. Pak dia marah malam ni, bangkit pagi tu tak ada dah, lari je. Pak tu pula bila anak ni lari, pak tu pula dia tak teringat nak minta tolong dekat Tuhan tu, dia tak teringat. Dia teringat kat rumah. Dia pergi rumah Tok Umar, pergi cerita ni anak ni lagu ni. Tok Umar pun tengok dia kata tak pergi jauh, dia ada kau ni. Memang nak pergi jauh, nak duit tak ada. Memang tu ada kau ni lah. Nah, jampi apa limau kasturi ke limau apa ni balik pergi tanam depan pintu pagar rumah. InsyaAllah Tok Umar pun InsyaAllah dia kata sebelum petang esok dia balik ambil balik cangkir debu. Duduk rumah perumahan depan jalan tar, nak kena cangkir depan tu juga. Dia ngomong kata depan cangkir jalan tar tu debu kambuih buah limau tu tutup. Budak ni dia nak pergi ke mana dengan duit tak ada ni. Dia pergi menyorok rumah kawan dia dah. Dua rumah kawan tu, pak kawan tu tidur marah pula ni. Duduk heret main anak orang main duduk. Aku duduk tanggung aku berapa beras nak naik harga ni dia kata. Bulan depan. Pak tu kenal tu tak lagi balik ketemu. Balik dia kata memang buah limau ni. Dan nampak Allahu Akbar. Awaklah kita pergi jadi kotor kepala otak macam tu. Ni hadis Madani dia kata apa? Dia kata idza sa'alta fas'alillah. Kalau nak minta apa-apa, minta dekat Allah. Nak bagi balik pun Allah yang gerak hati dia suruh balik. Nak bagi jadi keluarga tu marah pun Allah yang gerak hati dia suruh marah. Buat apalah kita pergi percaya karut-marut macam-macam ni, sedangkan Allah tu ada Tuhan kita.
Ini dia nak bagi tahu ni. Dia kata minta tolong kepada Allah. Maka janganlah diminta pada lain daripada Allah, kerana perbendaharaan kemurahan itu berada di tangan Allah. Kerana tiada terkuasa dan tiada yang memberi dan tiadalah yang mengurniakan sesuatu itu melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Maka dialah yang lebih mustahak, dia khasah dan dituju untuk nak minta apa-apa. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ini lebih panjang lagi. 1, 2, 3, 4 surah lagi. Naik tak mobil. Wallahu a'lam. Bulan depan kita sambung yang berikutnya, insya-Allah. Ni ke depan ni dia nak main dengan syak yang Arab lah apa ni semua jenuh juga. Ni orang Arab kata apa adalah syak yang nak main ni. Ini adalah hadis Qudsi. Dia kata adalah hadis Qudsi, Allah berfirman kepada Nabi Musa, Ya Musa, salni fi du'aik wa ja'a fi salatik hatta malaha ajinuk. Maksudnya Tuhan kata, wahai Musa, mintalah olehmu akan doamu kepada aku, padahalnya datang ia di dalam sembahyang kamu. Tuhan kata dekat Nabi Musa, mintalah dekat Tuhan. Jangan nanti dalam sembahyang saja, dalam keadaan apa pun minta dekat Tuhan. Sehingga kan dia kata, kalau satu orang tu nak uli tepung, nak minta bagi tepung yang kita uli tu naik pun, harap kat Tuhan. Dia kata, tu dia tak macam tu. Berapa orang tu uli tepung tak naik? Pasal apa? Yang uli tepung tak naik, Tuhan tahu bagi naik. Dia nak abang tu, dia kata Allah Subhanahu wa taala yang last kali dia pegang benda-benda ni. Allah nak approve tak agak apa yang kita minta ni, apa yang kita buat ni, apa yang kita usaha ni, Allah nak bagi ke tak mau. Kalau Allah hold benda tu, kita nak buat apa lah, tak jadi pula kita buat. Betul tak? Dia berapa ramai daripada kita ramai ni, berapa ramai daripada kita yang try nak masuk dalam menyaga, buang duit 100,000 hilang. Padahal ikut elok dah, dengan pergi kursus, dengan kita buat semua ikut step dia, semua ikut kita comply semua syarat yang patut ada kepada orang yang nak buat menyaga, menipu. Pasal apa? Pasal last kali Tuhan pegang. Tuhan kata tak bagi, buang banyak mana pun tak jadi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita kata nak bagi, jadi daripada duk buat roti canai bawang pokok tu, sampai tengok sampai ada restoran sebiji, tengok oh dia menjadi. Pasal apa tuan-tuan? Allah nak bagi. Dia nak abang kata apa? Hak last tu Tuhan bukan. Maka minta dekat Tuhan, Tuhan buka bagi dekat kita. Usaha jalan, tapi minta dekat Tuhan tu jangan kita lupa. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, saya tak boleh silap. Kita tangguh dengan tafsir kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا
معصومة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.